Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Mastura dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 10 yang terdiri daripada saya, Amy C. Cheng Wen sebagai pembentang pertama, diikuti oleh Ernest Lau Ching Yi pembentang kedua, dan Zamalia binti M. Husin sebagai pembentang ketiga. Pada pagi ini, kumpulan kami akan membincangkan tajuk mengenai motivasi serta proses pengajaran dan pembelajaran. Apakah definisi motivasi? Istilah motivasi berasal daripada perkataan Latin movere yang bermakna bergerak. Kamus Dewan edisi ketiga mendefinisikan motivasi sebagai keinginan yang keras atau semangat yang kuat pada diri seseorang yang mendorongnya untuk berusaha atau melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mencapai kejayaan. Menurut Maurice dan Maisto, motivasi adalah satu bentuk arahan yang datang dari dalam diri individu secara paksa untuk memenuhi keperluan dan kehendak individu yang akhirnya membangkitkan organisme untuk menuju kepada matlamat. Konsep motivasi boleh digambarkan sebagai sebuah kitaran, yaitu kitaran motivasi. Konsep motivasi bermula daripada berbagai keperluan, kemahuan atau keinginan yang mengakibatkan timbul desakan motif dalam diri individu. Desakan pula menghasilkan ketegangan dan kerisauan. Ketegangan melahirkan tingkah laku bermotivasi yang akan mengarah kepada sesuatu matlamat tertentu. Pencapaian matlamat akan memenuhi keperluan dan menghasilkan kepuasan. Apabila seseorang pelajar sampai kepada matlamatnya, dia akan mendapat peneguhan. Oleh demikian, peneguhan dalam bentuk intrinsik atau ganjaran yang berbentuk ekstrinsik akan menyebabkan pelajar itu bertindak selanjutnya untuk mengulangi tingkah laku yang bermotivasi dalam mengekalkan kecemerlangan hidup. Motivasi dapat diklasifikasi kepada dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik diwujudkan secara semula jadi daripada rangsangan dalaman, yang terdiri daripada dorongan dan minat individu bagi melakukan sesuatu aktiviti tanpa mengharap ataupun meminta ganjaran. Jenis motivasi ini juga dikaitkan dengan faktor dalam diri seperti keperluan, minat, rasa ingin tahu, kepuasan kendiri, dan lain-lain. Seseorang itu akan mengalami motivasi intrinsik yang tinggi sekiranya dapat melakukan sesuatu yang digemari. Motivasi ekstrinsik diwujudkan daripada rangsangan luaran dengan tujuan menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu aktiviti yang akan membawa faedah kepadanya. Sorakan, pujian, dan kata-kata semangat dari orang lain adalah faktor pendorong yang kuat untuk meningkatkan motivasi ekstrinsik. Terdapat juga 4 pendekatan dalam motivasi, yaitu pendekatan behaviorisme, pendekatan humanistik, pendekatan kognitif, dan pendekatan sosial budaya. Motivasi dari pendekatan behaviorisme amat berkait rapat dengan prinsip di mana tingkah laku yang telah diberikan peneguhan akan berlaku berbanding dengan tingkah laku yang tidak diberikan peneguhan. Sebaliknya, tundaan. Motivasi dalam kes ini ialah ekstrinsik. Untuk memotivasikan pelajar, kita mesti mengiktiraf dan memberikan peneguhan kepada kejayaan mereka serta membantu mereka menyimpangkan nilai dan manfaat pribadi terhadap pembelajaran mereka. Insentif akan menjanjikan sesuatu yang baik diperolehi manakala tundaan dielakkan. Motivasi ekstrinsik Skinner. Menurut Skinner, motivasi ekstrinsik dapat dikategorikan kepada dua jenis, yaitu ganjaran dan insentif. Ganjaran merupakan objek atau peristiwa yang diberi akibat kelihatan atau manifestasi sesuatu tingkah laku yang diingini. Insentif pula merupakan sesuatu objek atau peristiwa yang menggalakkan tingkah laku positif atau menghindarkan tingkah laku yang tidak diingini. Pendekatan motivasi yang kedua ialah pendekatan humanistik. Pendekatan ini menekankan kebebasan pribadi, pilihan, kegigihan kendiri dan menuju ke arah pertumbuhan kendiri. Mengikut para humanisme,
Manusia dilahirkan dengan kecenderungan semula jadi serta keperluan untuk berusaha mencapai potensi yang optimum. Manusia juga didorong untuk melakukan tingkah laku tertentu karena penyempurnaan diri, yaitu semua manusia mempunyai keinginan dalam mencapai segala yang diinginkan oleh mereka. Pendekatan humanistik juga meninjau tentang ciri-ciri pribadi seseorang, seperti kompetensi diri, harga diri, kegigihan diri, pencapaian diri, dan autonomi, serta memberi penekanan terhadap individu yang mempunyai kawalan dalaman tentang proses-proses hidup sendiri. Antara pengkaji teori humanistik adalah Maslow, yang membuat kajian mengenai peranan keperluan dalam menentukan motivasi. Teori hierarki Maslow menjelaskan bahwa setiap individu perlu memenuhi segala keperluan asas untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup. Maslow menerangkan keperluan manusia secara hierarki seperti piramid karena mempunyai peringkat yang tersusun, yaitu bermula dengan keperluan fisiologi, keperluan keselamatan, keperluan sosial, keperluan penghargaan diri, dan keperluan pencapaian diri. Bagi memenuhi keperluan ini, keperluan yang paling bawah dalam hierarki adalah paling diutamakan dan mesti dipenuhi sebelum keperluan lain dipenuhi. Setelah satu-satu keperluan tersebut berjaya dipenuhi, keperluan tersebut tidak dapat lagi memberikan semangat dan dorongan kepada individu berkenaan untuk bekerja dengan lebih teguh. Gambar raja ini merujuk kepada peringkat keperluan manusia secara hierarki seperti piramid yang diterangkan oleh Maslow. Peringkat yang paling bawah ialah keperluan fisiologi, diikuti dengan keperluan keselamatan, keperluan sosial, keperluan penghargaan diri, dan peringkat yang paling tinggi adalah keperluan pencapaian diri. Peringkat keperluan fisiologi merupakan keperluan yang paling asas. Keperluan ini adalah penting bagi sesuatu organisme, apatah lagi manusia. Keperluan asas ini merangkumi apa yang diperlukan untuk diri atau fisikal seseorang, seperti keperluan mendapatkan makanan, minuman, dan tempat tinggal. Keperluan keselamatan termasuk keselamatan pribadi, keselamatan keuangan, kesehatan, dan kesejahteraan. Seterusnya, keperluan sosial melibatkan perasaan disayangi dan diterima. Keperluan ini termasuk kedua-dua hubungan romantis serta hubungan dengan rakan-rakan dan ahli keluarga. Ia juga termasuk keperluan kita merasakan bahwa kita tergolong dalam kumpulan sosial. Keperluan penghargaan diri melibatkan keinginan untuk merasa baik tentang diri kita sendiri. Keperluan ini ada kaitan dengan keperluan seseorang untuk mendapat pengiktirafan, reputasi, status, dan sebagainya. Akhir sekali, peringkat keperluan pencapaian diri berkaitan dengan keperluan untuk mencapai cita-cita diri sendiri mengikut potensi seseorang manusia dan juga melalui pengembangan diri. Pendekatan kognitif menekankan bahwa tingkah laku dipengaruhi oleh cara manusia berpikir tentang diri mereka dan persekitaran. Bentuk tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang diterangkan berdasarkan 4 pengaruh yang berikut, yaitu yang pertama, keperluan untuk membina sesuatu asas pengetahuan yang teratur dan konsisten. Kedua, harapan seseorang untuk menyempurnakan tugasan dengan jayanya. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan seseorang sama ada menghasilkan kejayaan atau kegagalan. Dan yang keempat, kepercayaan seseorang terhadap kebolehan kognitif. Dalam teori kognitif, manusia dilahirkan dengan naluri ingin tahu intrinsik, bermotivasi dan menerka untuk menyelesaikan masalah sebagai suatu bentuk tingkah laku penyesuaian. Teori atribusi Wiener merupakan teori jenis kognitif. Teori ini merupakan teori kontemporari yang berpengaruh terhadap implikasi motivasi akademik. Teori ini menegaskan bahwa murid akan bermotivasi jika memperoleh sesuatu hasil yang diingini. Dalam teori ini,
penekanan ditumpukan kepada persepsi seseorang murid yang mempengaruhi cara mereka mentafsir kejayaan atau kegagalan usaha mereka yang turut sama mempengaruhi kecenderungan murid untuk mengulangi tingkah laku yang sama. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi motivasi dalam pendidikan berasaskan pendekatan kognitif, yaitu kebolehan, usaha, nasib, dan tahap kesukaran sesuatu tugasan. Kebolehan merupakan faktor dalaman yang stabil kerana ia merupakan bakat semula jadi yang ada dalam diri kita. Usaha merupakan faktor dalaman yang tidak stabil kerana ia boleh berubah mengikut keadaan. Contohnya, jika seseorang sangat bermotivasi untuk mencapai sesuatu tahap, dia akan melipat gandakan usahanya untuk mencapai apa yang diingininya dan juga sebaliknya. Nasib pula merupakan faktor luaran yang boleh berubah. Hal ini dikatakan demikian kerana kadangkala nasib tidak menyebelahi kita dan kadangkala nasib juga akan menyebelahi kita. Tahap kesukaran sesuatu tugasan merupakan faktor luaran yang tidak boleh berubah. Sebagai contoh, tahap kesukaran soalan dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) adalah sama kerana ia telah diselaraskan di seluruh Malaysia. Menurut Wiener, atribut boleh wujud dalam 3 dimensi, iaitu locus, stability, dan kawalan. Locus merupakan lokasi di mana penyebab itu berada sama ada dari dalaman individu atau luaran seseorang individu. Stability pula merujuk kepada sama ada sesuatu penyebab boleh berubah atau tidak. Sesuatu penyebab dianggap stabil bermaksud ia tidak berubah mengikut masa dan situasi. Manakala sesuatu penyebab dianggap tidak stabil bermaksud ia akan berubah mengikut masa dan situasi. Kawalan merujuk kepada sama ada sesuatu sebab yang diberi itu boleh dikawal atau tidak boleh dikawal oleh pelajar atau orang lain. Hanya usaha yang dianggap sebab yang boleh dikawal. Nasib dan tahap kesukaran tugas merupakan sebab yang tidak dapat dikawal. Pendekatan yang terakhir ialah pendekatan sosial budaya. Pendekatan ini adalah gabungan antara pendekatan behaviorisme dengan kognitivisme. Pendekatan ini boleh dikaitkan dengan teori efikasi kendiri dalam memotivasi murid. Dalam teori pembelajaran sosial Bandura, beliau telah menyarankan betapa pentingnya pemerhatian, peniruan, dan peneguhan vikarius. Peneguhan vikarius ialah keadaan apabila murid mengharapkan peneguhan yang sama jika memerhatikan orang lain mendapat ganjaran hasil daripada tingkah laku mereka. Peneguhan vikarius dan peneguhan langsung amat penting dalam meningkatkan efikasi kendiri individu terhadap sesuatu tugas untuk membawa motivasi ke tahap yang lebih tinggi. Kepercayaan efikasi kendiri akan merangsang pencapaian murid dan seterusnya mempengaruhi pilihannya terhadap tindakan yang akan diambil selanjutnya. Oleh itu, murid lebih cenderung untuk memilih tugasan dan aktiviti yang mereka rasa kompeten dan yakin. Mereka akan mengelak tugasan atau soalan yang dirasakan tidak mampu untuk menjawabnya. Kepercayaan efikasi kendiri juga membantu dalam menentukan berapa banyak usaha murid boleh melibatkan diri dalam sesuatu aktiviti, tempoh masa untuk berusaha apabila berdepan dengan halangan, serta betapa kuatnya diri mereka apabila berada dalam situasi yang sukar. Semakin tinggi efikasi kendiri murid, semakin tekun dan berusaha seseorang murid itu. Kepercayaan efikasi kendiri turut mempengaruhi pola pemikiran dan reaksi emosi murid. Ini kerana efikasi kendiri akan membantu menenangkan murid apabila menghadapi tugas atau masalah yang sukar. Individu yang mempunyai efikasi rendah akan percaya bahawa sesuatu perkara lebih sukar daripada yang sebenarnya, dan ini akan mewujudkan kebimbangan, stres, dan kemurungan.
Terima kasih kepada rakan pembentan. Sekarang saya akan meneruskan dan menyentuhkan tajuk kepentingan motivasi. Motivasi penting untuk menarik minat murid bagi mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, murid yang bermotivasi dan bersemangat untuk mengikuti pengajaran memberikan sepenuh perhatian terhadap pengajaran. Selain itu, motivasi penting untuk mewujudkan keharapan untuk belajar. Contohnya, pelajar yang bermotivasi akan meningkatkan usaha mereka untuk tidak hanya bergantung pada pengajaran guru, tetapi berusaha untuk menambah pengetahuan. Motivasi penting untuk menentukan tujuan pembelajaran. Misalnya, pelajar yang bermotivasi sedar tentang tujuan mereka belajar, iaitu bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan dalam kehidupan harian. Di samping itu, motivasi juga penting untuk mewujudkan dorongan untuk bersaing. Motivasi mewujudkan persaingan sehat antara pelajar. Motivasi yang tinggi tidak akan memantapkan semangat pelajar. Sekarang saya akan meneruskan tajuk faktor yang mempengaruhi motivasi. Minat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi motivasi. Pelajar yang mempunyai minat akan menumpukan perhatian belajar walaupun subjek yang dipelajari susah. Di samping itu, sikap juga dapat mempengaruhi motivasi. Sikap yang positif terhadap sesuatu pelajaran atau perkara boleh menjadi pendorong kepada pelajar. Di samping itu, insentif juga dapat mempengaruhi motivasi. Sesuatu perkara yang sangat dikehendaki seperti kejayaan, grade dan hadiah. Contohnya, pemberian hadiah dan penghormatan kepada pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan mampu meningkatkan motivasi pelajar. Keperluan pelajar juga mempengaruhi motivasi. Keperluan pelajar boleh mengkaitkan dengan keinginan kejayaan dan diterima oleh rakan sebaya. Selain itu, nilai juga merupakan faktor yang mempengaruhi motivasi. Nilai diri yang perlu disesuaikan dengan nilai masyarakat. Aspirasi merupakan faktor yang mempengaruhi motivasi. Aspirasi untuk berjaya, mampu berusaha untuk mencapai kejayaan. Sekarang saya akan meneruskan tajuk fungsi motivasi. Motivasi sebagai dorongan atau kekuatan oleh individu untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, pelajar di universiti akan menghadapi pelbagai ujian, namun disertakan dengan keajaman dan motivasi yang tinggi dalam diri menyebabkan pelajar tersebut berjuang. Motivasi sebagai suatu respon yang dipelajari. Motivasi juga sebagai energi. Motivasi boleh menjadikan pelajar sentiasa bersemangat dan bertenaga. Di samping itu, motivasi sebagai pengantara pada organisme atau manusia itu dapat menyesuaikan diri dalam lingkungannya. Sekarang saya akan meneruskan tajuk bagaimana motivasi mempengaruhi tingkah laku. Motivasi dapat mendorong tingkah laku terhadap matlamat tertentu. Menurut teori kognitif sosial, individu menetapkan matlamat kendiri dan mendorong tingkah laku yang sewajarnya. Motivasi juga dapat menentukan matlamat tertentu dan ke arah mana usaha yang perlu lakukan. Sebagai contoh, sekiranya ujian digunakan dengan betul, grade-nya boleh memotivasikan pelajar untuk lebih rajin belajar. Motivasi dapat memacu peningkatan usaha dan tenaga.
Motivasi dapat meningkatkan kapasiti tenaga dan usaha yang digembeling dalam aktiviti yang berkaitan dengan keperluan dan matlamat yang disasarkan. Matlamat dapat menentukan sama ada mereka meneruskan tugasan dengan semangat juang yang tinggi dan sepenuh hati atau sekadar bersimpati dan tidak berdaya saing. Motivasi boleh menggerakkan inisiatif dan memastikan kegigihan dalam pelaksanaan aktiviti. Motivasi cenderung untuk memulakan tugasan yang ingin dilakukan sebenarnya. Motivasi terus mengusahakan tugasan sehingga berjaya menyelesaikannya, walaupun menghadapi gangguan atau kecewa dalam usaha berkenaan. Motivasi dapat meningkatkan penggunaan masa terhadap tugasan. Motivasi dapat mengoptimalkan penggunaan masa adalah faktor penting untuk mempengaruhi proses pelaksanaan tugasan, pembelajaran dan pencapaian. Motivasi mempengaruhi proses kognitif. Motivasi memberi kesan terhadap perhatian. Bagaimana individu memproses perhatian dengan efektif. Sebagai contoh, individu yang mempunyai motivasi akan membuat usaha secara bersepadu untuk menyiapkan tugasan. Selain itu, individu yang bermotivasi akan belajar secara bermakna. Seterusnya, individu yang bermotivasi akan bertimbangan penggunaan tugasan yang diberikan pada masa hadapan. Motivasi dapat menentukan kesan pengukuhan atau hukuman. Semakin tinggi tahap motivasi untuk mencapai kejayaan, semakin mereka akan bangga pencapaian yang diperolehi. Sebaliknya, mereka akan kecewa dengan pencapaian yang rendah. Selain itu, semakin tinggi motivasi dan pencapaian, semakin diterima dan dihormati oleh masyarakat ataupun rakan sembaya. Individu akan menghargai keahlian dalam kumpulan yang tinggi motivasinya, namun seringkali tertekan oleh cemuhan individu tertentu. Motivasi dapat meningkatkan pencapaian. Kesan negatif akibat pencapaian rendah perlu dikenal pasti terlebih dahulu. Segala bentuk tingkah laku, usaha dan tenaga yang didorong untuk mencapai matlamat, penumpuan, ketekunan, pemprosesan kognitif membawa kepada peningkatan prestasi pencapaian. Individu yang paling bermotivasi yang kekal aktif dan cemerlang dalam pelbagai aktiviti untuk menyiapkan tugasan akan cenderung memperolehi pencapaian tertinggi. Saya, Zamalia binti Muhammad Usin, akan menerangkan mengenai teras memotivasikan pelajar menurut Esa Sulaiman 2003. Terdapat beberapa teras motivasi yang diberikan oleh Esa Sulaiman, antaranya adalah guru hendaklah membahagikan tugas dengan betul supaya tugas yang dilakukan seimbang. Hal ini kerana keseimbangan dalam melakukan tugas amat penting dan dapat membantu murid untuk mengatur masa mereka dengan baik. Selain itu juga, murid mampu untuk melakukan pelbagai kerja ataupun tugasan dengan baik dan berkualiti. Ini kerana keseimbangan yang dilakukan dalam menjalankan atau menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru kepada mereka. Apabila tugasan dibuat secara seimbang, maka murid tidak akan mempunyai masalah dalam menyiapkan tugasan mereka. Dan mereka juga mampu untuk melakukan aktiviti lain dalam masa yang sama, kerana tugasan atau kerja mereka telah pun siap dilakukan. Teras motivasi yang kedua ialah guru perlu menyediakan kemudahan bahan bantuan pengajaran dalam pembelajaran.
Bahan bantu mengajar yang digunakan dalam kelas mampu membantu guru untuk menyampaikan pengajaran mereka dengan berkesan kepada pelajarnya. Hal ini karena bahan ini mampu memudahkan pelajar untuk memahami dan membantu mereka dalam pengajaran yang diajar oleh guru mereka. Malah, pelajar juga mampu menerima pembelajaran dengan cepat dan memahami takrif konsep yang ingin disampaikan oleh guru mereka. Antara alatan bahan bantuan dalam pembelajaran yang sering digunakan oleh guru ialah LCD. LCD digunakan untuk memberi murid pemahaman yang sebenar mengenai pembelajaran yang diajar. Tetapi, guru juga perlu mengetahui bahan yang digunakan dalam pembelajaran mestilah sesuai dengan subjek yang ingin diajar supaya objektif yang ingin disampaikan berkesan kepada pelajar yang menerimanya. Seterusnya, guru mestilah tidak mempunyai sikap perbandingan dalam kalangan pelajarnya, atau lebih tepat dikatakan, guru mestilah mengelakkan perbandingan sosial dalam kalangan muridnya. Seorang guru yang berkaliber selalunya bersikap adil kepada pelajarnya, kerana sikap ini merupakan cerminan yang positif kepada pelajarnya. Sekiranya seorang guru bersikap sambil lewat dan hanya menumpukan kepada pelajar yang berstatus tinggi sahaja, ini akan menyebabkan pelajar mereka yang berstatus rendah akan merasa rendah diri dan dipinggirkan dalam kelas. Malah, mereka juga tidak mahu meneruskan pembelajaran mereka kerana malu dan tidak mempunyai minat. Hal ini akan merangsang mereka supaya tidak mahu menonjolkan diri dan terus menjadi seorang yang pasif apabila berada di dalam kelas. Teras motivasi yang terakhir ialah seorang guru yang bijak akan mengadakan pembaruan dan memberikan cabaran kepada pelajarnya. Seorang guru yang berkaliber akan membuat pembaruan melalui cara pengajarannya, kerana pembaruan yang dilakukan akan menarik minat pelajar untuk belajar dan mereka juga akan berasa seronok dengan aktiviti yang mencabar mereka. Kerana pengajaran baru yang diberikan kepada mereka akan menambah pemahaman mereka untuk menjadi seorang yang kreatif dalam melakukan tugasan yang dilaksanakan. Malah, pembaruan yang dibuat akan menjadikan mereka rasa tercabar dan ingin mengetahui langkah ataupun cara yang betul untuk menyelesaikan masalah diberikan. Sebagai contoh, guru mestilah memberikan tugasan kepada pelajar dan meminta pelajar untuk menyampaikan pemahaman mereka mengikut kreativiti masing-masing. Pemberian tugasan seperti ini mampu memberikan cabaran kepada murid untuk menyiapkan tugasan mereka. Malah, cara ini mampu menjadikan pelajar yang mampu berfikir di luar kotak dan menemui pelajaran yang baru semasa tugasan itu dipersembahkan. Seterusnya, di sini terdapat beberapa cara dan kaedah yang boleh diambil oleh seorang guru untuk meningkatkan tahap motivasi dalam diri pelajar. Termasuklah ganjaran, tetapkan matlamat, mengambil berat, penglibatan pelajar, penuhi keperluan pelajar. Ganjaran. Pelajar yang tidak mempunyai motivasi dalaman yang kuat boleh dimotivasikan secara luaran dengan menyediakan pelbagai bentuk ganjaran. Antaranya, mengenal pasti kebaikan dan kelebihan pelajar dan suburkannya. Kesannya, mereka pasti akan mengulangi kebaikan ini pada masa akan datang. Pelbagai bentuk ganjaran boleh diberikan seperti hadiah, puji-pujian dan markah bonus serta sebagainya. Ganjaran bukan sahaja diberikan terhadap pencapaian yang diperolehi, tetapi juga terhadap usaha yang diberikan. Guru boleh juga memberi insentif agar pelajar berusaha untuk menguasai pengetahuan dan maklumat, tetapi juga bersaing antara satu sama lain untuk mendapatkan keputusan cemerlang dalam peperiksaan.
Ganjaran luar yang berkesan secara tidak langsung mampu menjadi motivasi dalaman pelajar. Tetapkan matlamat. Guru yang mengajar setiap mata pelajaran haruslah menetapkan matlamat bagi setiap pelajarnya, yaitu bagi setiap subjek yang dipelajari. Guru tersebut juga haruslah mengikuti perkembangan pelajar dan memastikan pelajar mampu merealisasikan matlamat masing-masing. Sebagai contoh, bagi subjek biologi, guru yang mengajar subjek tersebut haruslah menetapkan matlamat kepada pelajar bahwa mereka harus paham tentang topik yang diajar pada hari tersebut di akhir kelas. Jika matlamat tersebut tidak dicapai, guru harus membimbing pelajar supaya matlamat tersebut tercapai. Mengambil berat. Pelajar akan memberikan respon yang positif terhadap guru yang mengambil berat mengenai diri dan masalah mereka. Memahami adalah lebih baik daripada menghukum. Ada ketikanya, guru perlu bercerita mengenai pengalaman sendiri, misalnya memberitahu kesilapan-kesilapan yang pernah dilakukan sebagai satu teladan untuk pelajar. Hal ini dikatakan demikian karena menggunakan kaidah ini dapat mewujudkan kemesraan antara hubungan guru dengan pelajar. Ada ketikanya pula guru perlu bertemu pelajar secara personal untuk membuktikan yang guru benar-benar mengambil berat tentang mereka. Di samping guru harus mencuri sedikit masa supaya sesi perbincangan secara personal dapat dilakukan kepada semua pelajar. Penglibatan pelajar. Salah satu kunci motivasi diri ialah penglibatan aktif pelajar dalam pembelajaran. Guru memainkan peranan untuk merangsang pelajar untuk terlibat dalam aktiviti seperti perbincangan dalam kumpulan, menyelesaikan masalah, aktiviti luar bilik darjah, dan interaksi antara pelajar dan guru. Pelajar akan lebih bermotivasi apabila mereka merasakan diri mereka penting dan diperlukan. Keadaan ini penting berikutan apabila pelajar berasa diri mereka diperlukan secara tuntasnya, mereka akan lebih bersemangat untuk belajar dan percaya. Oleh itu, kesemua pelajar perlu terlibat dalam setiap aktiviti yang dilakukan. Yang terakhir adalah penuhi kumpulan pelajar. Guru mestilah sadar bahwa setiap pelajar memerlukan gaya hidup, kasih sayang, kuasa memilih, keseronokan, dan kebebasan. Misalnya, memberi peluang kepada pelajar memilih satu dari 2 tajuk untuk disiapkan, ataupun memberi mereka pilihan sama ada membuat tugasan berkumpulan mengikut tajuk pilihan sendiri ataupun sebaliknya. Seperti yang diketahui, pelajar yang sedang melalui alam remaja lebih mahukan kebebasan dan individu lain perlu memahaminya. Oleh itu, hubungan antara guru dan pelajar harus berterusan supaya pelajar dapat berkomunikasi serta mewujudkan silaturahim yang baik dengan guru. Guru juga perlu mencipta suasana pembelajaran yang seronok dan menarik untuk membolehkan mereka bebas menyumbangkan ide, dan ini akan mengaktifkan serta menaikkan semangat murid untuk berpikir dan menghasilkan ide baru.